Assalamualaikum dan hai semua. Dah lama dah tak bercerita kat sini. Kali ni aku nak ceritakan pengalaman seram yang berlaku waktu aku tingkatan 1. Ramai di antara kita tahu yang pesta Tanglung ni adalah budaya masyarakat Cina dari zaman dulu lagi. Dan ia dirayakan pada hari ke-15 pada satu bulan yang istimewa. Tiap tahun diorang akan rayakan bulan istimewa tu. Dan kisah ni bermula pada waktu aku kena buat satu tanglung untuk pertandingan. Jadi, aku pun tanyalah dengan jiran aku. Aku panggil dia Fanny. Mak ayah Fanny ni moden sikit dan tak rayakan apa-apa perayaan kecil selama kami berjiran. Contohnya, perayaan bulan hantu, pesta tanglung dan lain-lain. Jadi petang tu, macam biasalah, Fanny akan main badminton di depan rumah dengan abang dia. Aku pula baru balik dengan ibu dari pasar raya. Jadi, si Fanny ni pun nampak aku bawa tanglung berwarna merah di tangan. Masa tu, aku pilih bentuk ayam, macam-macam bentuk yang ada. Si Fanny ni pun pergilah dekat aku dan pegang tanglung aku tu. Dia cakap, cantik sangat tanglung aku tu. Rupa-rupanya, dia ni pun teringin nak tanglung dari mak ayah dia. Sejak kecil, dia cuma tengok orang lain main. Dia pernah minta ayah dia belikan, tapi ayah dia marah. Takut rumah dorang tu terbakar kalau cuai. Yang aku ni pun ceritakanlah apa yang aku kena buat dengan tanglung tu untuk pertandingan. Tapi tak yakin dan aku tak pandai. Jadi, aku pun minta Fanny temankan aku buat. Dia punyalah gembira masa tu sambil peluk aku. Pada malam tu, aku pun keluar untuk cari sekotak lilin yang tercicir dalam kereta. Waktu tu dah dekat jam 11 malam. Ruang kami pun dah gelap dah sebab ahli keluarga aku pun dah naik ke tingkat atas. Cuma ayah masih duduk di atas sofa sambil tengok TV. Lepas aku keluar dari kereta tu, aku tertoleh ke rumah Uncle Cina yang di depan rumah kami. Rumah tu Uncle Cina sewakan. Dan di rumah tu hanya seorang je yang tinggal. Jadi macam biasa, rumah tu lampu dia akan menyala di bilik atas je. Aku bukan nak cerita tentang orang dekat situ. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian aku di depan rumah uncle tu. Ada deretan tanglung kertas berwarna merah yang bergantungan di sepanjang tembok bawah bumbung rumah tu. Lama aku terpegun tengok tanglung tu, besar dan cantik. Aku cakap, wah, ni memang real tanglung klasik ni. Tanglung ni memang guna lilin, cantik sangat. Menyesal pula tak bawa turun handphone aku masa tu. Kalau tak, bolehlah snap gambar, simpan buat kenangan. Keesokan paginya, waktu aku nak balik ke sekolah dengan ibu dan adik-adik aku teringatkan tanglung tu di rumah depan. Rasa teruja juga nak tengok waktu siang. Aku pun berlari keluar rumah. Aik, tanglung dah hilang. Rasa kecewa pula tak dapat nak gambar. Jadi aku pun ceritalah pada ibu. Ibu kata mungkin orang Jepun tu simpan dalam rumah. Bimbang kalau hujan nanti habis lunyai tanglung tu. Betul juga kata ibu aku. Jadi, aku pun hantar satu pesanan dekat Fanny. Aku bagi tahu dekat dia, tanglung uncle depan tu cantik sangat. Klasik pula tu. Jadi si Fanny ni pun sama ikut teruja. Dia nak intai malam nanti dari bilik atas. Balik mengaji malam tu, adik aku yang muda 2 tahun ni tiba-tiba suruh kami jalan laju sikit. Selalunya kami naik basikal ke surau. Tapi basikal adik aku ni pancit tayar dia. Kami 4 beradik ni pun pakat jalan kaki. Adik aku ni pun dia pelik sikit. Dia jarang nak bercakap. Tapi masa tu dia suruh kami lumba siapa sampai rumah dulu. Bila dia beria suruh buat sesuatu, kami jarang nak bantah. Sebab kelebihan dia ni, dia mudah nampak sesuatu yang orang tak nampak. Aku kadang-kadang dapat juga peluang tu, tapi tak sekerap adik aku.
Hijabnya terbuka sejak umur 7 tahun. Tak sempat nak fikir apa, tengok-tengok dia dah lari dulu. Hampa betul lah budak ni. Disebabkan ada adik aku yang masih kecil masa tu, aku pun berlari-lari katun di belakang. Dari rumah hujung tempat aku berjalan masa tu, aku nampak tanglung-tanglung bergantungan macam yang aku tengok semalam. Tapi kali ni ada orang berdiri di luar rumah. Ada Amoy Cina. Dia pegang tanglung kertas berwarna oranye di luar pagar. Dia berdiri menghadap ke rumah uncle tu. Aku ni pun rasa seronok lah sebab dapat tengok tanglung kertas tu. Sampai di rumah nanti, aku nak call Fanny, fikir aku waktu tu. Masa sampai di depan rumah Fanny, jarak aku dan kakak cantik ni cuma 3-4 meter je. Perasaan tu nak je tegur, nak ucap hai pun okey juga kan. Tapi rasa macam berat je mulut ni. Bukan sebab aku pemalu. Entah kenapa ada satu aura seram tiba-tiba datang. Malam tu berangin. Bukan sepoi-sepoi tapi agak kencang. Tanda-tanda sekejap lagi hujan nak turun. Yang peliknya, tanglung-tanglung yang bergantungan tu berayun tak macam ditiup angin kencang. Dan tanglung di tangan kakak cantik tu pun tak bergerak langsung. Aku ni pun tengok je kakak cantik tu. Tiba-tiba dia memalingkan muka dia. Dari sisi tepi, dia jeling aku dengan sebaris senyuman. Mungkin dia penat menunggu dengan pakaian tebal dia tu. Mesti rimas kakak ni, fikir aku masa tu. Senyuman dia nampak sinis je. Ataupun dia menyampa bila aku tengok dia lama sangat. Aku pun balas senyuman dia tu lalu masuk ke dalam pagar. Tapi dalam hati aku ni takut sangat. Lepas bagi salam, aku pun masuk. Punyalah busy body aku masa tu nak juga intai dari sliding door tu. Nak tahu kakak tu okey atau tak. Lega juga aku rasa sebab kakak tu masih di situ. Lepas siap buat homework malam tu, aku ambil handphone aku dan cuba chat dengan Fanny. Rupa-rupanya Fanny dah hantar message dalam sejam yang lepas. Aku terus bawa handphone aku, berlari naik ke bilik utama. Sebab ibu, ayah dan adik-adik aku di ruang tamu. Cuma adik ketiga aku ni ada di bilik atas. Dalam chat Fanny tu, Fanny pesan supaya aku tak tengok ke rumah depan. Aku pun baring sambil ceritakan pengalaman aku balik mengaji tadi. Tapi ada sesuatu yang pelik dengan message Fanny. Dia bagi tahu aku malam ni dia tidur dengan neneknya sebab dia takut. Aku cuba call Fanny, tapi handphonenya tu dah dimatikan. Macam ni message Fanny hantar dekat aku. Pertama, jangan tengok rumah depan tu, ada hantu katanya. Yang kedua, dia demam. Malam ni dia tidur bilik nenek dia, takut tidur seorang. Dan yang ketiga, ingat pesan dia, jangan tengok luar, nanti demam. Aku pun balas chat tu dan bagi tahu Fanny perempuan depan rumah uncle tu. Tapi belum sempat klik hantar pesanan tu, aku nampak luar tingkap ada klip-klip cahaya merah kekuningan. Aku ingatkan lampu kereta ke apa. Tapi bila aku tengok balik ke cermin tu, langsir tu aku selak ke kanan. Cahaya tu ada di sebelah kiri. Selak punya selak, Allahu Akbar. Tanglung melayang di kiri ke kanan. Terbeliak biji mata aku masa tu. Sebiji bentuk tanglung si kakak cantik tadi. Tak sempat nak jerit, terus aku berlari ke bilik adik aku yang hijab terbuka tu. Aku terdiam lama sambil peluk lengan adik aku tu. Padahal adik aku baru darjah 5. Tapi mungkin disebabkan dia dah selalu tengok makhluk-makhluk halus ni, jadi macam dah tak pelik dah. Malam tu aku tidur di bilik adik aku. Lepas aku pindah ke bilik adik aku, cahaya tu pun beralih keluar tingkap bilik adik aku pula. Seram sangat masa ni. Meremang bulu tengkuk dan lengan aku. Terasa macam dia ni nak masuk dalam bilik, tunjuk tanglung dia. Malam tu aku baca surah Al-Fatihah sampai terlelap. Aku rasa dia nak tunjukkan diri dia dan tanglung dia tu. Keesokan paginya tu, aku pun demam.
Kebetulan jumpa Fanny dan ayah dia di klinik. Kami cuma berbalas senyuman, saling faham apa yang kami lalui itu. Tanglung tu pun tak jadi nak buat dah. Cukuplah malam tu kena ganggu. Kalau aku teruskan buat, tak tahulah dia nak kacau macam mana lagi. Itu saja cerita daripada aku tentang Tanglung ni. Aku harap korang suka dengan cerita aku ni. Sekian.